Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan tentang aspek-aspek positif dan negatif yang dapat dilihat daripada revolusi industri keempat. Bab pertama, pendahuluan. 1.1 Latar belakang kajian. Kajian ini bertajuk aspek-aspek positif dan negatif yang dapat dilihat daripada revolusi industri keempat. Revolusi industri merupakan satu pendekatan yang diambil oleh kerajaan bagi memastikan negara Malaysia maju dan terbilang di mata dunia. Revolusi perindustrian keempat ini melibatkan teknologi automasi yang memberi cabaran baharu kepada semua sektor di negara ini. Revolusi perindustrian pertama bergantung kepada penggunaan mesin berkapal wap. Selain itu, revolusi perindustrian kedua pula melibatkan kuasa elektrik. Namun begitu, revolusi perindustrian ketiga berasaskan teknologi maklumat dan komputer sebagai tonggaknya. Akhir sekali muncullah industri keempat, iaitu mencakupi penemuan baharu pelbagai teknologi seperti automasi, Internet of Things, IoT, analisis dan big data, simulasi integrasi sistem, penggunaan robotik dan cloud yang bakal melangsungkan kemajuan landscape dunia moden. 1.2 Persoalan kajian. Malaysia merupakan satu negara yang mempunyai rakyat berbilang bangsa dan kaum. Pihak kerajaan telah menubuhkan revolusi perindustrian keempat. Walaupun terdapat impak positif terhadap negara seperti meningkatkan pendapatan negara, namun begitu terdapat juga impak negatif yang mungkin dihadapi oleh isi rumah. Hal ini demikian kerana orang awam terpaksa diberhentikan kerja kerana revolusi ini mengurangkan penggunaan tenaga buruh, malah meningkatkan penggunaan tenaga robotik dalam urusan perkilangan. 1.3 Objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian yang ingin dikaji oleh pengkaji. Yang pertama, menjelaskan definisi revolusi industri dan ciri-ciri utama industri. Yang kedua, mengenal pasti kebaikan revolusi industri dalam aspek pendidikan, ekonomi dan politik. Yang terakhir ialah menganalisis perspektif masyarakat berkaitan kesan negatif daripada revolusi industri yang mungkin berlaku dalam aspek agama, kemanusiaan dan alam sekitar. 1.4 Skop kajian. Skop kajian ini telah menumpukan kepada kajian umum ke atas kebanyakan peringkat umur di antara 20 tahun ke bawah sehingga 40 tahun ke atas. Pada awalnya, perancangan kajian ini dibuat adalah untuk menemubuat secara berhadapan. Namun begitu, perancangan itu terdapat sedikit kekangan kerana beberapa faktor seperti penularan penyakit berjangkit iaitu COVID-19. Walaupun begitu, pengkaji mengambil langkah dengan menggunakan platform Google Form untuk melaksanakan kajian ini. Pelbagai soalan telah dikemukakan dalam Google Form tersebut supaya dapat membantu pengkaji dalam melaksanakan kajian yang bertajuk aspek-aspek positif dan negatif yang dapat dilihat daripada revolusi industri keempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syawaluddin bin Muhammad Zulkifli, nombor metrik 1201320. Saya akan menerangkan kajian literatur yang mempunyai kaitan dengan kajian kami, iaitu istilah revolusi. Revolusi ialah satu perkataan yang berasal daripada Belanda, iaitu revoluti, dan Perancis revolution, dan bahasa Latin revolutio, yang membawa maksud peredaran. Revolusi ialah sebuah perubahan asasi dalam kuasa atau struktur pertubuhan yang berlaku secara mendadak ke dalam asas kehidupan sesebuah masyarakat. Kajian awal berkaitan revolusi dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis sejarah Eropah dalam kejadian revolusi keagungan, iaitu Glorious Revolution atau Revolusi 1688. Revolusi yang dikaji ialah sebuah revolusi yang menggulingkan tahta James II, Raja England, Scotland dan Ireland, digantikan dengan Protestannya iaitu Mary II dan menantunya William Wangsa Orange yang memerintah Republik Belanda. Seterusnya adalah definisi paradigma. Paradigma adalah sebuah perkataan yang berasal daripada Greek iaitu paradigma, manakala dalam bahasa Inggeris dan Perancis disebut paradig, manakala pada istilah bahasa Latin dipecahkan kepada dua iaitu para dan digma. Para secara etimologis membawa maksud di samping atau di sebelah, manakala digma membawa maksud memperlihatkan contoh, model atau ideal.
Digma dalam konteks kata kerja membawa maksud mempertunjukkan sesuatu. Maksud paradigma yang sebenarnya boleh diperjelaskan dengan kaedah kita melihat sesuatu atau keadaan berasaskan kepada andaian umum dan bagaimana kita boleh berjaya dalam lingkungan atau batasan yang ditetapkan. Seterusnya adalah revolusi paradigma. Sebuah pandangan sains yang paling umum dipegang oleh para ilmuwan dan masyarakat ialah pandangan yang dibentuk pada tahun 1930-an dan 1940-an, iaitu aliran filsuf positif yang dikenali sebagai lingkaran Wiener. Menurut pandangan ini, sains adalah proses yang menggunakan logik sepenuhnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua hal yang memiliki perkembangan sangat pesat yang dapat dibuktikan dengan banyaknya kemunculan teori-teori baru tentang ilmu pengetahuan. Hal ini bertepatan dengan pemikiran Thomas Kuhn dalam karyanya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Berdasarkan kajian oleh Ritzer yang bertajuk Sosiologi Pengetahuan Berparadigma Ganda, ia menyatakan bahawa Kuhn menjelaskan paradigma sebagai contoh praktikal ilmiah aktual yang diterima. Antara contohnya ialah hukum, teori, aplikasi dan instrumen yang merupakan model yang diterima bersama dan menjadi sumber tradisi khusus dalam penelitian ilmiah. Saya akan menerangkan metodologi kajian. Okey, mereka bentuk kajian. Kajian ini berbentuk kajian soal selidik. Lokasi kajian ini tidak ditetapkan memandangkan berlakunya pandemik COVID-19 dan secara umumnya lokasi ini ialah lokasi di negara Malaysia. Okey, responden kajian pula ialah di mana responden ini telah dipilih secara rawak dan umum untuk bertujuan memenuhi kehendak jawapan yang bertepatan dengan tajuk kajian yang dilakukan. Kemudian, pengedaran borang soal selidik ini telah dilakukan melalui Google Form atau dikenali sebagai borang atas talian. Okey. Seterusnya adalah analisis dapatan kajian. Bahagian pertama ialah latar belakang responden di mana latar belakang responden ini sama ada sama ramai di mana sebanyak 5% daripada golongan wanita dan seramai 5% daripada golongan lelaki. Okey. Bahagian kedua pula ialah perspektif masyarakat berkaitan tentang kesan negatif daripada revolusi industri yang mungkin berlaku dalam aspek agama, kemanusiaan dan alam sekitar. Jadi ini adalah keputusan di mana keputusan daripada kajian di mana seramai 50% masyarakat bersetuju, 20% masyarakat sangat tidak setuju, 22% masyarakat setuju, 6% masyarakat setuju dan hanya 2% masyarakat sangat tidak setuju di mana industri ini mampu mengurangkan kadar pengangguran di negara Malaysia. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep revolusi industri. Okey, definisi revolusi industri 4.0. Revolusi ini bermaksud perubahan yang bersifat sangat cepat, laju, sedangkan pengertian industri adalah usaha pelaksanaan proses pengeluaran. Pengertian revolusi industri adalah satu perubahan yang berlangsung dalam laju melalui pelaksanaan proses pengeluaran di mana semua pekerjaan proses pengeluaran itu dikerjakan oleh manusia yang akan digantikan oleh mesin. Revolusi 4.0 juga adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada proses pembangunan dalam industri pengeluaran dan automasi ke tahap lebih pintar dan yang daripada yang sedia ada dengan menggunakan teknologi yang lebih sesuai dan fleksibel ataupun dikenali sebagai teknologi yang lebih canggih tanpa menggunakan tenaga manusia. Okey, ini bermakna mesin akan beroperasi secara bebas atau mampu bekerjasama dengan manusia bagi meringankan beban manusia dalam melakukan satu tugas. Selain itu, menurut pengasas dan pengerusi eksekutif WEF World Economic Forum, Klaus Schwab menerusi bukunya The Fourth Industrial Revolution menjelaskan bahawa industri
2.0 ini adalah mengubah cara kita bekerja ataupun cara hidup kita hidup. Jadi perubahan ini telah dipacu melalui 3 domain teknologi iaitu fizikal, digital, biological yang merentasi 9 tonggak industri 4.0. Okey, sekian, terima kasih. Baiklah, yang seterusnya. Ciri-ciri utama revolusi industri 4.0. Ciri-ciri pertama IR 4.0 ini adalah: yang pertama, terdapat 4 karakter utama dalam revolusi industri keempat. Salah satunya adalah rangkaian tegak atau vertical networking. Pembuatan dengan cepat bertindak balas terhadap kemungkinan perubahan dalam proses digital ke fizikal. Yang kedua, ciri kedua industri 4.0 adalah integrasi data atau horizontal integration yang mampu berfungsi menerusi generasi baru rantaian nilai global. Pihak syarikat dapat mengenal pasti serta bertindak balas terhadap kesilapan dan masalah dengan lebih pantas menerusi gelung fizikal digital fizikal atau physical digital physical PDP. Yang ketiga, ciri yang tiga adalah semua aktiviti yang meliputi pembangunan dan penghasilan produk dapat disepadu dan diselaraskan melalui kitaran hayat suatu produk. Sumber atau sinergi baru digital di antara proses pembangunan produk dengan sistem pengeluaran. Dan yang terakhir sekali, ciri-ciri utama revolusi perindustrian keempat adalah untuk mewujudkan dan mencipta sistem yang semakin autonomi dan pintar. Industri 4.0 bergantung pada teknologi seperti kemajuan robotik, pembelajaran mendalam, deep learning dan pembelajaran machine learning untuk meningkatkan lagi kecakapan teknologi itu sendiri. Baiklah, sekarang kita akan membincangkan bab yang ketiga, iaitu kebaikan revolusi industri 4.0. Kebaikan yang kita dapat daripada revolusi industri 4.0 yang pertama adalah di dalam bidang pendidikan. Kebaikan di dalam bidang pendidikan yang pertama adalah pendidikan boleh berlaku di mana-mana sahaja tanpa mengira masa. Mengikut Dunwell 2016 menjangkakan bahawa kebanyakan kelas pada tempoh masa 5 sehingga 7 tahun pada masa hadapan ialah salah satunya ialah penggunaan Massive Open Online Course iaitu MOOC atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai kursus secara dalam talian. Segala bentuk nota-nota yang diletakkan di dalam MOOC adalah percuma dan boleh diakses pada bila-bila masa sahaja dan di mana-mana sahaja. Selain itu, kelebihan yang kedua ialah dapat menjimatkan kos seperti kewangan dan juga masa. Dan yang terakhir sekali, pada pembelajaran pada masa kini, hampir semua bahan-bahan mengajar dimuat naik di dalam platform aplikasi pendidikan. Kebaikan yang kedua kita dapat dalam revolusi industri 4.0 adalah di dalam bidang ekonomi. Dalam era revolusi industri 4.0, IR 4.0, maklumat digital dan data raya, big data berfungsi sebagai bahan utama yang menggerakkan ekonomi baharu. Kebaikan yang kita dapat adalah dapat mengubah model perniagaan. Selain itu, ia juga dapat mempercepat jumlah pengeluaran syarikat kerana dengan adanya bantuan teknologi mesin, serta dapat mengurangkan bilangan pekerja di syarikat kerana digantikan oleh mesin dan sebagainya. Dan terakhir sekali, secara amnya syarikat besar memilih untuk melabur dalam menambahkan alat teknologi di syarikat mereka untuk meningkatkan proses produktiviti agar lebih efektif dan dimaksimumkan selain memperuntukkannya untuk meningkatkan hasil para pekerja. Yang terakhir sekali, kita mendapati kebaikan revolusi industri 4.0 adalah di dalam bidang politik. Kewujudan revolusi industri 4.0 ini menyebabkan munculnya gerakan sosialis dan juga munculnya parti politik baru yang memanfaatkan revolusi industri 4.0. Sebagai contohnya, untuk berkempen dan mempromosikan sajak forum ini melalui teknologi yang wujud semasa revolusi industri 4.0 ini. Akhir kalam,
penciptaan sistem maklumat yang dapat digunakan untuk memproses data dalam pemerintahan suatu wilayah sehingga dapat menjadi lebih baik dan membuatnya lebih mudah kepada orang ramai untuk memantau prestasi kerajaan. Kesan-kesan negatif revolusi industri 4.0. Yang pertama, dari segi keagamaan. Di antara kesan buruk adalah kehidupan yang rencam akan mempengaruhi pemikiran seseorang. Ada pembaratan yang dilihat satu kemodenan diimport masuk di era Sultan Abdul Majid dari tahun 1823 hingga 1861 sehingga mempengaruhi anak-anak muda Turki yang melanjutkan pelajaran ke barat. Di sana ada yang terpengaruh dengan yang Itali yang digagaskan oleh Giuseppe Mazzini pada tahun 1931. Kepulangan anak-anak muda Turki membawa Adia Barat di dalam Khalifah Uthmaniyah sehingga mewujudkan perlembagaan baru Turki pada tahun 1876 dan geng Ittihad wat Tariqi pada tahun 1889 dan seterusnya kebangkitan yang Turks pada tahun 1908. Kita boleh lihat bagaimana punca berlakunya resapan ideologi Barat di dalam pemerintahan Islam. Yang kedua, dari segi aspek kemanusiaan. Revolusi industri pasti akan memudahkan banyak urusan harian dari segi masa dan tenaga, namun ketagihan kepada teknologi seperti telefon pintar dan internet akan menyebabkan kita sentiasa hanya berada dalam lingkungan diri sendiri yang akhirnya mengikis nilai-nilai murni dalam hidup bermasyarakat. Kita lebih suka berseorangan oleh kerana tidak dapat menguruskan diri terhadap ketagihan teknologi. Modal insan yang berdaya saing dan mampu berhadapan dengan perubahan ini masih kurang jika dibandingkan dengan populasi dunia Global Human Capital Report pada tahun 2017. Sedangkan teknologi baru ini dijangka memberi kesan-kesan negatif kepada manusia dari segi memperlahankan fungsi mental kerana keterikatan mereka kepada teknologi terlalu rapat. Manusia dan kemanusiaan akan tergugat apabila perkembangan manusia terganggu dengan kebangkitan konsep transhumanisme. Yang ketiga, dari segi aspek penjagaan alam sekitar. Wabak COVID-19 yang sedang melanda sekarang ini serta bencana-bencana alam lain yang terjadi sebenarnya adalah antara petanda dari alam tentang kemusnahan yang dialaminya akibat pembangunan manusia yang tidak lestari semenjak revolusi industri pertama dipermulakan lagi. Penciptaan teknologi dan keupayaan produktiviti yang tinggi telah menyebabkan peningkatan mendadak ke atas penggunaan sumber alam yang terhad. Dalam kerakusan kita mengorek sumber alam untuk keuntungan ekonomi, secara tidak langsung kita sebenarnya memusnahkan flora dan fauna, melepaskan gas-gas rumah hijau, membuang sisa-sisa toksik yang menyebabkan banyak lagi kerosakan alam. Akibatnya, kini bumi dilanda pemanasan global, kepupusan spesies, pencemaran udara dan air, pengurangan sumber alam dan juga penularan wabak yang berbahaya sekarang ini iaitu COVID-19. Kesimpulan. Pada era globalisasi ini dan saban hari, masyarakat sentiasa disajikan dengan segala macam laporan atau berita mengenai media sosial serta aspek-aspek positif dan negatif yang dapat dilihat daripada revolusi industri keempat ini. Aspek mental perlu diubah dari pemikiran negatif dan ketakutan terhadap industri 4.0 ini yang akan mengurangkan pekerjaan atau batasan pemikiran bahawa teknologi sukar. Kita mesti bertungkus lumus dan berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan belajar, kemahiran yang sesuai dengan keperluan era industri 4.0 ini agar mampu memberi daya saing yang lebih kuat di dunia. Berdasarkan kajian ini juga, banyak kebaikan yang perlu kita tahu daripada revolusi industri keempat ini dalam beberapa aspek seperti pendidikan, ekonomi dan politik.
Namun begitu, terdapat juga keburukan-keburukan revolusi industri 4.0 ini dari segi keagamaan, kemanusiaan dan terhadap alam sekitar. Oleh itu, inisiatif yang dapat diambil dalam mempergiatkan lagi revolusi industri 4.0 ini dalam Malaysia adalah dengan mengadakan seminar-seminar mengenai revolusi industri 4.0 ini supaya mampu membuka mata dan minda masyarakat Malaysia tentang kepentingan revolusi tersebut. Akhir sekali, Kementerian Pendidikan Malaysia disarankan agar menyemak semula sukatan pelajaran dan menambah informasi mengenai revolusi industri 4.0 ini agar para pelajar dapat mengaplikasi ilmu tersebut pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.